Kononnya kempen bersih tapi penuh kebencian. Jelas Pengerusi Peringatan Nasional Tan Sri Mahyidin Mak Yassin masih menyimpan dendam kesumat dan kebencian yang melampau terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga sanggup dengan angkuh menolak cadangan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya membentuk kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan. Terkini, mengulas mengenai pelantikan menteri dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan, Mahyadin mendakwa Anwar telah menggadai prinsip tata kelola yang baik seperti yang dijajanya semasa kempen pilihan raya apabila melantik Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri. Ini adalah barisan kabinet paling mengecewakan dalam sejarah negara apabila seorang yang telah dipanggil membela diri terhadap 47 pertuduhan jenayah rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram di mahkamah dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Kabinet kleptokrat yang tertubuh atas penipuan terhadap mandat rakyat ini tidak mempunyai sebarang keabsahan untuk berfungsi sebagai badan eksekutif tertinggi negara, ujarnya dalam satu kenyataan. Jika Mahyadin menganggap kerajaan perpaduan yang diteraju Anwar tiada keabsahan walaupun dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong, adakah kerajaan tebuk atap beliau sebelum ini mempunyai legitimasi? Naib Presiden Keadilan Datuk Seri Amiruddin Syari menyelar Mahyadin yang berkempen di atas platform bersih dan stabil sedangkan pengalaman peribadinya dengan bekas Perdana Menteri itu membuktikan sebaliknya. Menurut Amiruddin, 3 hari sebelum langkah Sheraton, beliau bertemu Mahyadin yang ketika itu Menteri Dalam Negeri dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Apa cadangan dia kepada saya pada ketika itu? Ini yang kata mengaku orang bersih, mengaku orang yang tidak mahu alamatkan rasuah. Nasihat dia kepada saya pada ketika itu, Amir, kamu dapatkan, kamu cari wakil-wakil rakyat amanah, wakil-wakil rakyat keadilan. Bayar mereka tiap-tiap bulan 10,000. Bagi jawatan GLC. Untuk apa? Untuk khianati dan jatuhkan negeri Selangor. Saya fikir balik, saya bukan dilahirkan ibu saya untuk jadi seorang pengkhianat. Saya tak buat dan saya tak laksanakan dan kita tolak politik seperti ini. Tegasnya. Amiruddin berkata apa yang berlaku adalah scheme of things Mahyadin. Beliau berkata demikian ketika berucap pada ceramah di Kulim untuk calon Parlimen Padang Serai Dr. Sofi Razak. Sementara Mahyadin terus-menerus mencanang kebencian, Pakatan Harapan pula mengumpul rakan yang tidak disangka-sangka. Bekas Setiausaha Majlis Syura PAS Datuk Dr. Khairuddin Ahmad Razali turut membidas kempen bersih Mahyadin. Kenapa kita berkempen atas nama bersih tetapi mahu dibina kerajaan secara tidak bersih dengan usaha mencuri ahli parlimen daripada parti tanpa persetujuan parti dan ketua parti? Tidakkah Akta Anti Lompat Parti kita semua persetujui untuk membendung gejala lompat parti dalam membentuk kerajaan? Bidasnya dalam satu kenyataan pada Isnin 5 Disember. Beliau berkata jika berjaya dibentuk kerajaan sebegini, ia bukannya kerajaan yang stabil. Ia hanya akan mengulangi ketidakstabilan kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini dengan angka ahli parlimen 73 Perikatan Nasional, 23 GPS, 6 GRS dengan 10 ahli parlimen BN. Jumlahnya cukup 112, ujarnya. Menurut beliau, Yang di-Pertuan Agong bertindak penuh bijaksana menyarankan kerajaan perpaduan yang menggabungkan semua pihak yang sememangnya tidak boleh membentuk kerajaan secara bersendiri. Tapi malang, Yang di-Pertuan Agong pula dituduh sebagai pengadil yang menambah masa kecederaan. Tempelaknya merujuk kepada tulisan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang pada 27 November 2022 di Harakah Delhi. Tanpa rasa malu dan segan masih didendangkan, kita sudah boleh menubuhkan kerajaan, sedang GPS dan GRS sendiri secara jelas telah menyokong membentuk kerajaan perpaduan dengan bilangan ahli parlimen ialah PH82, BN 30, GPS 23, GRS 6, Warisan 3, PBM 1, KDM 1 dan 2 bebas menjadikan total semua 148 iaitu 2/3 majoriti. Jika mahu masih dicuri 10 ahli parlimen BN pun masih ada angka 138, tegas beliau. Khairuddin menyeru supaya pemimpin Perikatan Nasional berhenti mencipta persepsi dan terima hakikat serta bergerak ke hadapan. Justru kabinet siapakah yang hakikatnya paling mengecewakan dalam sejarah negara, yang gagal dalam setiap sudut sehingga rakyat mengangkat bendera putih kerana kelaparan.
Itulah dia Kabinet Kakistokrat yang tertubuh atas rompakan terhadap mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 yang kini cuba diulang oleh Mahyadin pasca pilihan raya umum ke-15. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi rakyat negara ini daripada seorang yang rakus ingin berkuasa. Walau dengan apa cara sekalipun, Waimah mengkhianati mandat rakyat dan membelakangi titah yang di-Pertuan Agong.